Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan satu soalan yang berkaitan dengan fungsi trigonometri dan kita tengok pada soalan dia diberi sin alfa bersamaan dengan 4/5. Okey, sin alfa adalah 4/5 dan cos beta adalah 12/13. Yang mana dengan keadaan alfa dan beta masing-masing berada dalam sukuan yang kedua dan juga yang keempat. Maksudnya alfa berada dalam sukuan yang kedua, manakala beta berada pada sukuan yang keempat. Jadi soalan dia adalah hitung nilai bagi tan beta tolak alfa. Jadi kita nak nilai dia, maksudnya kita nak dalam bentuk nombor. Okey. Jadi sebelum kita jawab ini, kita perlu tengok dahulu macam mana kita nak faham tan beta tolak alfa. Okey, tan beta tolak alfa dia adalah kita boleh pecahkan dia dalam bentuk formula yang mana kita ada formula yang diberikan dalam peperiksaan nanti, iaitu formula inilah, iaitu tan alfa tolak beta, alfa tambah ataupun tolak beta, dan rumus dia adalah yang ini. Jadi kalau kita perhatikan tan beta tolak alfa, kita boleh tulis semula. Okey, apa yang kita nak adalah tan beta tolak alfa, dan kalau kita gantikan ke dalam rumus ini, maka kita akan dapat, ingat kita tolak, maka kita akan dapat A ini sebagai beta manakala B sebagai alfa. Okey, jadi kita gantikan saja, yang tambah ni kita gunakan tolak. Okey, kita tolak sebab ingat tolak dekat bawah, maka kita gunakan tolak. Manakala yang dekat bawah ni kita perlu gunakan tambah. Okey, jadi kita akan dapat macam mana? Kita akan dapat tan beta. Okey, A sama dengan beta tolak dengan tan alfa bahagi dengan 1 tambah, ingat kita kena gunakan yang bawah sebab sekarang kita tolak dekat bawah, jadi tambah dekat bawah ni. Okey, 1 tambah dengan tan beta tan alfa. Tan beta tan alfa. Okey, jadi kita dah dapat pecahan untuk tan beta tolak alfa. Jadi kalau anda perhatikan dalam rumus ini, kita hanya perlu tahu nilai untuk tan beta dan juga tan alfa. Okey, kalau kita tengok, kita cuma ada tan dan tan beta dan juga tan alfa. Tidak ada sin ataupun cos. Maksudnya kita perlu cari nilai untuk tan alfa dan juga tan beta berdasarkan maklumat sin alfa dan juga cos beta ini. Okey. Jadi macam mana kita nak tentukan? Dan soalan juga dia dah bagi tahu alfa berada dalam sukuan yang kedua. Maksudnya kita kena ambil kira kedudukan sukuan kedua dan keempat. Sebab kalau sukuan pertama semua positif, tapi untuk sukuan kedua dan keempat, tan dia adalah negatif. Okey, jadi kita perlu ambil kira berkenaan dengan sukuan ini. Okey. Jadi pertama sekali kita tengok dahulu yang alfa. Kita tengok dahulu pada sin alfa. Apa maksud dia? Bila dia berada pada sukuan yang kedua. Okey, bila sukuan yang kedua, kita kena ingatlah dekat bahagian ini adalah negatif. Okey, dekat part C yang ini adalah negatif, yang ini adalah positif. Okey, kalau yang menegak ke atas ini adalah positif dan yang bawah adalah negatif. Okey. Jadi kita dah tahu bahawa sin alfa adalah 4/5. Maksudnya, sekejap okey, tarik. Okey, jadi yang ini adalah alfa. Okey, sudut daripada sini. Sudut daripada sini adalah alfa, dan kita boleh buat satu segitiga. Okey, kita buat segitiga. Yang mana kita kena ingat sin alfa, sin adalah opposite ataupun sudut yang bertentangan. Sisi yang bertentangan bahagi dengan dia punya hipotenus. Maksudnya dekat sini, dekat sisi yang ini nilai dia adalah 4. Okey, sebab dia adalah sisi yang bertentangan dengan alfa. Jadi nilai dia adalah 4 sebab kita tahu opposite bagi hipotenus ni adalah 4/5 seperti yang diberikan oleh soalan ini. Okey, sin alfa sama dengan 4/5. Jadi hipotenus dia adalah 5. Okey, hipotenus adalah 5. Jadi persoalan dia berapa nilai tan alfa? Okey, tan adalah opposite, iaitu sisi yang bertentangan bahagi dengan sisi yang bersebelahan, iaitu adjacent. Jadi kita perlu tahulah apa nilai yang ini. Okey, kalau kita gunakan teorem Pythagoras, kita gunakan teorem Pythagoras, kita akan dapat, contoh yang ini adalah X. Jadi kita akan dapat 5 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah X kuasa 2. Jadi anda akan dapat X kuasa 2 sama dengan 9 dan X sama dengan 3. Okey, jadi X sama dengan 3. Cuma anda perlu ambil kira lagi satu berkenaan dengan kedudukan dia dekat sini. Okey, kalau dia segitiga dekat sini, macam ini. Okey, ini betul. Tapi disebabkan dia berada di sebelah kiri, kita perlu ambil nilai yang negatif. Okey, sebab dia berada di sebelah kiri. Dia macam part CX dan part CY lah. Okey, contoh kita ambil part CX dan part CY. Jadi dekat bahagian yang sebelah sini akan jadi negatif lah. Maksudnya panjang sisi ini adalah negatif 3. Okey, jadi kita akan dapat tan alfa.
tan alpha sama dengan opposite iaitu 4 bahagi dengan adjacent iaitu negatif 3. Okey, sebab itu dalam sukuan yang kedua ini, nilai tan adalah negatif sebab tan dia mengambil kira nilai sisi yang bersebelahan ataupun adjacent, dan adjacent untuk sukuan yang kedua adalah negatif. Okey, sekarang kita tengok pula pada tan beta. Okey, padam dahulu. Sekarang kita tengok pada tan beta. Okey, tan beta, cikgu lukis dahulu cos beta. Dia kata dekat sukuan yang keempat. Okey, sukuan yang keempat adalah dekat bawah lah. Okey, jadi cikgu lukis dahulu. Jadi sudut beta adalah yang ini. Ini adalah sudut beta. Jadi segitiga yang kita lukis adalah segitiga yang ini. Okey, segitiga yang ini yang menutup dengan beta ini. Okey, jadi persoalannya adalah sekarang kita tulis dahulu cos. Okey, ingat cos. Cos adalah sin soh cah toa. Jadi dia adalah adjacent bahagi dengan hypotenuse. Okey, ataupun sisi bersebelahan bahagi dengan hypotenuse dia. Jadi sisi yang bersebelahan adalah yang dekat sinilah. Okey, sisi bersebelahan dia yang dekat situ, dan dia dah berikan ini sama juga dengan 12/13. Maksudnya kita boleh ambil dia punya sisi bersebelahan sebagai 12 dan hypotenuse sebagai 13. Jadi persoalannya berapa sudut yang opposite ini ataupun sudut yang bertentangan dengan beta, sisi yang bertentangan dengan beta. Sama juga kita gunakan teorem Pythagoras. Jadi 13 kuasa 2, okey, hypotenuse kuasa 2 sama dengan sisi yang di sebelah sudut bagi segitiga bersudut tegak. Okey, 12 kuasa 2 tambah dengan x kuasa 2. Sebagai contoh, ini adalah x. Jadi kita akan dapat, kalau anda hitung x kuasa 2, anda akan dapat nilainya adalah 25. Okey, nilainya adalah 25 dan x adalah 5. Okey, jadi x anda dapat 5. Cuma lagi satu yang kita perlu ambil kira adalah kedudukan x ini. X ini dia berada di bawah paksi x inilah. Okey, jadi ingat dekat belah atas, maksud cikgu adalah dekat belah sini adalah positif. Okey, ingat sini y, jadi sini adalah positif. Contoh 1, 2, 3. Okey, 4. Kalau ke bawah dia akan jadi negatif. Okey, sini akan jadi negatif 1, negatif 2. Jadi sisi yang ini kita dah dapat tadi sebagai 5. Jadi kita perlu ambil dia punya nilai yang negatif sebab dia berada di bahagian negatif. Okey, dia punya opposite ini negatif. Sebab itu juga dekat sukuan yang keempat ini, sin dan tan adalah negatif. Okey, sebabnya kalau sin, ingat dia opposite bagi hypotenuse. Okey, mana tadi sin? Sin adalah opposite bagi hypotenuse. Jadi hypotenuse sentiasa positif tapi opposite dia akan jadi negatif, sebab itu sin pun adalah negatif dekat sini. Okey, jadi tan yang kita dapat adalah tan beta. Okey, cikgu tulis warna putih lah. Okey, tan beta adalah opposite bahagi dengan adjacent. Okey, opposite adalah negatif 5 bahagi dengan 12. Okey, jadi sekarang kita dah ada dua nilai, tan alpha dan juga tan beta, maka kita boleh selesaikan soalan ini. Okey, jadi masukkan dalam mana? Masukkan dalam rumus yang cikgu dah tulis ini. Rumus yang ini, masukkan tan alpha dan juga tan beta ke dalam rumus ini. Jadi cikgu tulis balik, tan beta tolak alpha sama juga dengan, okey, tan beta adalah negatif 5/12. Jadi kita gantikan terus, negatif 5/12. Tolak dengan tan alpha iaitu negatif 4/3. Okey, tolak dengan negatif 4/3 bahagi dengan 1. Tambah dengan tan beta iaitu negatif 5/12. Darab dengan tan alpha iaitu negatif 4/3. Okey, jadi kalau tengok semua, okey, jadi kiraan cikgu, okey, tidak ada masalah ya. Kalau ada apa-apa masalah boleh tuliskan di ruangan komen di bawah kalau cikgu ada salah kira. Okey, jadi kita akan dapat 11/12. Yang bahagian atas ni kita akan dapat 11/12 bahagi dengan 14/9. Okey, 14/9. Baik, jadi kita dah ada dua-dua nilai ni. Maka yang seterusnya adalah, okey, jadi yang seterusnya kita akan dapat, gantikan ini, masukkan dalam kalkulator. Kita akan dapat nilai, okey, 33/56. Okey, cuba kira, anda akan dapat 33 dengan 56. Jadi ini adalah jawapan akhir kita lah, iaitu jawapan untuk tan beta tolak alpha. Dan kalau anda perhatikan, sebenarnya kita tak perlu pun nak kira berapa sudut beta, berapa sudut alpha. Okey, jangan kira sudut beta dan sudut alpha. Okey, jangan kira sudut beta dan sudut alpha sebab
kita perlukan jalan kira. Okey, pemeriksa nak tahu, nak tengok anda faham ataupun tidak maksud sukuan kedua dan sukuan keempat ini, dan anda kena pastikanlah jangan kira alfa, tapi kira tan alfa. Okey, dan gantikan ke dalam dalam rumus yang ini. Okey, gantikan dalam rumus, dan anda boleh kira alfa dan beta, tapi untuk cek balik jawapan anda. Okey, anda boleh kira alfa dan beta dan gantikan ke dalam tan beta tolak alfa, dan anda boleh semak sama ada disama dengan 33/56 ataupun tidak. Okey, jadi setakat itu sajalah untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, ada salah dekat bahagian mana-mana ke, tolong bagi tahu pada minit yang keberapa. Cikgu akan cuba untuk jawab dengan secepat mungkin. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.